Timbalan Pendakwa Raya V. Sithambaram hari ini berhujah di Mahkamah Persekutuan bahwa permohonan penyerahan bukti baru Najib Razak dalam kes SRC International bernilai Rm42 juta hanya berdasarkan kenyataan individu tertentu kepada SPRM. Sithambaram berhujah bahwa Mahkamah Persekutuan harus menolak bukti itu kerana afidavit sokongan Najib berdasarkan keterangan kabar angin atau hearsay. Di bawah undang-undang, hearsay ialah laporan kata-kata orang lain oleh saksi yang mahkamah biasanya tidak membenarkan ia diambil sebagai bukti semasa perbicaraan. Bukti tambahan yang cuba diajukan Najib disokong oleh afidavitnya mengenai apa yang dikatakan oleh 3 pegawai SPRM dan 2 pegawai bank kepada Suruhanjaya Anti Rasuah itu semasa siasatan. Sithambaram memberitahu 5 bangku hakim yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat bahwa afidavit Najib menunjukkan bahwa saksi yang didakwa ini tidak memberitahu Najib sendiri mengenai apa yang mereka maklumkan kepada SPRM. Saksi-saksi itu apa yang mereka didakwa katakan seperti yang terkandung dalam afidavit Najib adalah kabar angin. Mereka tidak memberitahu perayu Najib, kata Sithambaram. DPP menentang hujahan awal peguam bela Hisham Tepotek. Berhubung bukti baru ini yang didakwa dihantar tanpa nama dalam sampul surat kepada Najib antara 9 Mei dan 7 Julai. Hisham telah berhujah awal hari ini bahwa jika tidak kerana sampul surat tanpa nama ini, Najib dan pasukan pembelaan tidak akan menyedari tentang dakwaan konflik kepentingan yang melibatkan Nazlan. Prosiding di hadapan mahkamah akan disambung semula pagi esok dengan peguam Najib dijangka mengemukakan hujah balas terhadap penghujahan pihak pendakwaan berhubung permohonan menyerahkan bukti baru itu. Panel hakim lain ialah Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Abang Iskandar Abang Hashim, Hakim Mahkamah Persekutuan P. Nalini, Mary Lim Tian Suan dan Muhammad Sabidin Muhammadiyah. Melalui permohonan penyerahan bukti baru yang bertujuan untuk membatalkan sabitan dan hukuman terhadap Najib dalam kes SRC, perayu mendakwa Hakim Perbicaraan Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali berisiko berat sebelah kerana konflik kepentingan. Pasukan pembelaan Najib mendakwa terdapat konflik kepentingan disebabkan Nazlan yang merupakan Hakim Mahkamah Tinggi ketika itu memegang jawatan sebagai peguam AM di Maybank. Perayu mendakwa bahwa bank komersil itu kemudiannya terlibat dalam pembentukan SRC, anak syarikat 1MDB ketika itu. Walaupun secara rasmi telah menarik balik tuntutan rasuahnya terhadap Nazlan, bekas Perdana Menteri itu tetap menegaskan dakwaan konflik kepentingan terhadap Nazlan. Sekiranya Mahkamah Persekutuan menolak permohonan menyerahkan bukti baru, ia akan meneruskan untuk mendengar rayuan utama Najib yang bertujuan untuk membatalkan sabitan atas 1 pertuduhan salah guna kuasa, 3 pertuduhan jenayah pecah mana CBT dan 3 pengubahan wang haram melibatkan Rm42 juta dana SRC. Perayu juga memohon untuk membatalkan hukuman penjara 12 tahun dan didenda Rm210 juta. Mahkamah Persekutuan telah menetapkan 9 hari mulai hari ini untuk mendengar rayuan Najib. Pada mulanya ditetapkan selama 10 hari, namun Mahkamah Persekutuan kemudian mengurangkannya kepada 9 hari untuk perbicaraan daripada 15 hingga 19 Ogos dan 23 hingga 26 Ogos. Pada 28 Julai 2020, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melalui Hakim Perbicaraan Nazlan mendapati Najib bersalah atas 7 pertuduhan jenayah
membabitkan RM 42 juta dana SRC. Setelah menjatuhkan hukuman itu, Nazlan bagaimanapun membenarkan permohonan pembelaan untuk penangguhan hukuman sementara menunggu proses rayuan diselesaikan. Nazlan sejak itu telah dinaikkan ke Mahkamah Rayuan. Pada 8 Desember tahun lepas, Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan bersalah terhadap Najib.